Terima kasih atas ruang perbahasan yang diberikan untuk saya menyuarakan perihal-perihal penting berkenaan dengan tindak tanduk Kerajaan Perikatan Nasional atau lebih popular dengan gelaran #kerajaan gagal dalam mengendalikan malapetaka COVID-19 ini. Yang berhormat Menteri sudah terang lagi bersuluh, kelemahan kepimpinan yang berhormat dalam memimpin Kementerian Kesihatan telah mengundang kepada jutaan rakyat di negara ini. Hari ini saya bercakap bukan sahaja sebagai ahli Parlimen Kota Belud, tetapi sebagai orang yang sayangkan negara saya Malaysia. Sejak darurat telah dilaksanakan, kita telah mendengar banyak keluhan dan rintihan berkenaan dengan masalah congested ICU daripada petugas-petugas barisan hadapan. Berhubung dengan perkara tersebut, saya ingin bangkitkan beberapa persoalan untuk perhatian dan respon yang berhormat Menteri. Pertama, apakah dedicated plan atau plan khusus berkenaan dengan pembekalan dan penyediaan tong-tong oksigen untuk digunakan di ward-ward yang menempatkan pesakit kronik bukan COVID-19 yang telah dirangka oleh Kementerian Kesihatan sejak perintah darurat berkuat kuasa awal Januari lalu. Yang kedua, apakah justifikasi dari yang berhormat Menteri berhubung isu pembelian oksigen yang diuruskan sendiri oleh ahli keluarga pesakit kritikal COVID-19 yang terpaksa berhutang hanya untuk mendapatkan tong atau tabung oksigen sesegera mungkin untuk survival orang kesayangan mereka di ICU. Kesesakan ward-ward ICU telah menjadi penyebab kepada kekurangan alatan oksigen yang amat penting untuk disediakan secara mencukupi, bukan saja untuk menampung keperluan kritikal semasa, malah untuk persediaan di masa akan datang. Ketiga, adakah KKM mempunyai bilangan pesakit dengan gejala yang serius yang sebenarnya mereka perlu dimasukkan ke dalam ICU tetapi tidak dimasukkan ke ICU? Apakah apa yang dilaporkan setiap hari adalah pesakit yang dapat masuk ICU tapi yang tidak ada dalam laporan? Adakah yang berhormat Menteri sedar dengan masalah yang kita hadapi sekarang? Kita tidak boleh bandingkan jumlah kes Sabah dengan jumlah kes Semenanjung kerana di sini sekurang-kurangnya banyak hospital kerajaan lain yang khusus untuk merawat COVID-19 berbanding fasiliti yang kami ada di Sabah. Sekurang-kurangnya di sini ada hospital Sungai Buloh yang khusus untuk merawat COVID-19. Kami bagaimana? Saya ambil contoh sekiranya ada kekurangan peralatan yang dihadapi di Hospital Sandakan. Sudah tentu pesakit akan dihantar ke Kota Kinabalu. Dengan perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 5 jam, jalan raya yang teruk, line telefon yang sukar, bukan sahaja daripada Sandakan, Pensiangan, malah Labuan, semuanya dihantarkan ke Kota Kinabalu. Nampaknya semua akan bertumpu di Hospital KK. Harus juga kita ingat bahawa kita bukan sahaja merawat pesakit COVID-19, kita juga merawat pesakit-pesakit yang mengalami penyakit lain. Jangan cerita pasal kekurangan doktor pakar, medical officer. Saya kira kami di Sabah banyak kekurangan yang harus diambil perhatian oleh kementerian. Yang berhormat Menteri, we should be ashamed to call this as pelan pemulih, di mana hakikat sebenarnya kita jauh dari fasa pemulihan, malah semakin out of control. Datuk Yang di-Pertua berhubung isu pusat kuarantin rawatan berisiko rendah PKRC, terutamanya PKRC Kota Belud yang menjadi pusat penempatan pesakit COVID berisiko rendah untuk seluruh pantai barat Sabah. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan ketulusan dalam aspek perolehan alatan-alatan dan fasiliti-fasiliti di setiap PKRC. Saya minta Menteri perincikan rantaian perolehan atau procurement chain bagi alatan, fasiliti dan juga keperluan asasi harian di PKRC Negeri Sabah. Memandangkan terdapat aduan yang disampaikan kepada saya berkaitan perbezaan tahap kualiti keperluan harian yang merangkumi makanan dan juga fasiliti lain. Saya juga ingin mendapatkan maklumat kurangnya penglibatan aset-aset kerajaan dalam menjaga pesakit di PKRC seperti kenderaan van, lori, pacuan 4 roda. Kebanyakan PKRC di Sabah tidak seperti di Semenanjung. Malah ketiadaan talian telekom di PKRC menyukarkan pengurusan organisasi. Bayangkan Datuk Yang di-Pertua, even pihak PKRC juga terpaksa mencari sponsor untuk alat penapis air
yang dipasang di PKRC bagi kemudahan para pesakit. What kind of government is this? Saya rasa sudah tiba masanya setiap hospital ataupun pejabat kesihatan daerah terutama di kawasan luar bandar diberi dana secara langsung untuk menampung kos luar jangka. Saya juga ingin mohon bertanya berapakah staf KKM yang ditempatkan di PKRC Kota Belud yang datang dari daerah lain untuk membantu. Kerana sudah tentu PKRC Kota Belud memerlukan lebih staf kerana menjadi penempatan seluruh pantai barat Sabah dan bergantung kepada kes harian. Soalan saya juga, adakah KKM mempunyai perancangan untuk membuka satu lagi PKRC di pantai barat Sabah? Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk bertanya mengenai vaksin. Saya sangat sedih melihat Sabah selalu ketinggalan dalam hal-hal penting begini dan kalau kita tengok Sabah masih lagi negeri, wilayah yang tercorot dalam penerimaan vaksin ini. Di Kota Belud kami ada 74,400 orang yang berumur 18 tahun ke atas. Setakat ini hanya 12,648 yang telah mendapat dos pertama, iaitu sebanyak 17%. Boleh mencela tentang vaksin tadi yang Hormat sebut tadi. Sekejap. Okey, mungkin yang berhormat tidak sedia maklum bahawa dalam kita memerangi COVID ini, putting the right man into the right place is very important. Saya ingin merujuk kepada satu berita yang saya terbaca ini mengenai satu memorandum of understanding yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Sabah dengan satu syarikat, iaitu nama dia Kenga kalau saya tidak silap sebutlah. Bila saya melihat kepada syarikat ini sebenarnya telah dilantik sebagai pembekal vaksin Sinopharm di negeri Sabah. Tapi bila saya melihat kepada kepakaran syarikat ini merupakan syarikat yang terlibat dengan manufacturing, trading of bamboo, flooring and related product. Bagaimana kita percaya kepada syarikat yang tidak tahu tentang vaksin telah dilantik oleh kerajaan untuk membekalkan vaksin ke negeri Sabah. Jadi mungkin yang bertanya kepada Menteri Kesihatan. Saya mau masukkan pertanyaan daripada Spanggar dalam ucapan saya ini. Tolong habiskan yang Saya sambung. Tolong habiskan. Setakat ini hanya 12,648 yang telah mendapat dos pertama iaitu sebanyak 17% dan 10,648 dos kedua mewakili 14% dan masih sangat rendah untuk mencapai herd immunity di Kota Belud, komuniti Kota Belud. Saya membuat perkiraan secara kasar untuk melengkapkan vaksin kepada kami semua. Kami perlukan sekitar 127 hari, itu pun sekiranya vaksin orang setiap hari tanpa henti dengan purata 1,000 orang. Which obviously kita tidak dapat melakukan di Kota Belud dengan fasiliti yang sedia ada. Our frontliners are limited. Saya tidak mahu frontliners di kawasan luar bandar tidak dipandang langsung. Oleh yang demikian kita perlukan satu lagi pusat pemberian vaksin PPV yang dibuka di Kota Belud untuk menampung pemberian vaksin ini. Lengkap dengan fasiliti yang sebaiknya sebagaimana di kawasan bandar juga terima. Belum lagi kita bercakap tentang outreach di Kota Belud. Kami ada Pulau Mentanani, Lasau, Mukim Sayap, Mukim Melangkap, Mukim Kiau. Yang jarak kampung Kiau ini daripada Pekan Kota Belud mengambil masa lebih sejam. Mukim Kaung, Mukim Dudar, Sarang Taburon. Baru-baru ini bila kita buat outreach di kawasan Rosok, kami terpaksa pinjam kerusi sekolah yang mana tidak mencukupi. Pergi ke Mukim Lasau pula, para frontliners terpaksa pakai kenderaan sendiri. Belum lagi pergi ke Sayap. Have you been to Sayap yang berhormat Menteri? Dengan jalan yang begitu teruk. Dan kita juga tidak tahu di mana mau rehatkan para penerima vaksin ini sampai ada yang terpaksa rehat di wakaf sahaja selepas menerima vaksin. Apa orang Kota Belud tidak layak untuk menerima fasiliti sebegini? Belum lagi kita bercakap tentang soal terpaksa pinjam kemah untuk memberi ruang untuk orang menunggu. Kami perlukan katil yang portable yang boleh dibawa ke mana-mana untuk program outreach ini. Lain lagi kenderaan yang membawa para frontliners ke tempat outreach. Saya percaya bukan sahaja Hospital Kota Belud dan juga pejabat kesihatan Kota Belud yang mengalami nasib. Sekejap saya habiskan.
Saya percaya juga banyak lagi hospital dan pejabat kesihatan luar bandar di Sabah yang mengalami nasib sebegini. Sebelum saya habiskan ucapan saya ingin petik ucapan teks YB Menteri, ya, muka surat 2 nombor 6. Berkata, walaupun bilangan kes positif COVID-19 adalah agak tinggi, namun bilangan kes serius yang tergolong dalam kategori 3, 4 dan 5 berdasarkan keadaan kritikal kes semasa baru didiagnosa adalah kecil berbanding dengan jumlah keseluruhan kes. Sebagai contoh, pada 26 Julai 2021, jumlah kes harian adalah 14.516 kes, yang mana kes kategori 3, 4 dan 5 hanya sekitar 2.5% sahaja. What kind of mentality is this? What kind of statement is this? Tidak ada seriusnya dalam kita buat kerja untuk menangani COVID-19. Kalau beginilah cara kita bekerja, saya juga ingin mengambil kata-kata daripada yang berhormat typing untuk kita minta. Dan saya mohon untuk yang amat berhormat Perdana Menteri, yang berhormat Menteri Kesihatan untuk dibukakan pintu hati mereka untuk meletakkan jawatan dengan kadar yang segera. For the betterment of Malaysia, for the betterment of the people, berhentilah, sudahlah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kementerian Kesihatan mesti mendapatkan daripada Kementerian Keuangan peruntukan yang sebanyak mungkin dan mencukupi. Setakat ini peruntukan diberi untuk melawan COVID ini tentu belum mencukupi sebagaimana disebut tadi 7.13 bilion. 2, frontliners kesihatan mesti diberi allowance khas tambahan dengan jumlah yang wajar. Setakat ini berapa yang telah diberi dan adakah apa-apa cadangan untuk menambah lagi? 3, frontliners lain seperti polis, tentera, rela, APM, bomber, immigration, maritim mesti diberi juga allowance khas tambahan. 4, sukarelawan dan bukan sukarelawan yang membantu di pusat pemberian vaksin PPV mesti juga diberi allowance khas. 5, pusat pemberian vaksin PPV perlu dibanyakkan atau dibesarkan di kawasan padat penduduk dan kawasan yang masih rendah kadar vaksinasi seperti di Sabah. Berapakah kos untuk sewa PPV dan apakah pecahan-pecahan perbelanjaannya yang dibayar kerajaan? 6, SOP di PPV wajar diketatkan terutamanya di kawasan PPV mega. Berapa aduan kes jangkitan COVID di PPV yang telah diterima dan apakah tindakan proaktif yang dibuat? 7, diberi kelonggaran khas kepada mereka yang telah disuntik 2 dos vaksin. Contoh, boleh pergi, berjalan ke sana, ke sini. Namun SOP perlu diamal seperti memakai pelitup muka dan lain. 8, SOP perlu jangan ada 2 darjat, SOP VIP, SOP kayangan, SOP marhain. Jangan kelihatan wujud 2 darjat, compound 2 darjat, layanan 2 darjat. Harap ia mesti dielakkan. 9, mesti ada ketentuan yang pasti terhadap ubat ivermectin yang viral serata alam. Setakat mana ujian klinikal yang dibuat oleh kementerian dan bila pengumuman boleh dibuat mengenai keberkesanan atau tidak untuk mengubati COVID. 10, berikan senarai ubatan lain yang boleh diguna bagi mengurangkan kesan COVID atau boleh menambah imunisasi atau antibodi badan. 11, menambahkan senarai test kit COVID guna RTK antigen ILO, banyakkan di pasaran negara, pastikan ketulinan untuk manfaat rakyat, elok dikawal harganya bawah KPDN HCP. 12, pengurusan jenazah mangsa COVID perlu SOP yang membolehkan beberapa ahli keluarga turut hadir dengan pakaian PPE dan sudah divaksin. 13, sama ada memohon atau tidak untuk warga negara Malaysia segera beri bantuan khas bayaran prihatin pada waris mangsa COVID yang meninggal dunia sebanyak RM5,000 yang diurus oleh NADMA Jabatan Perdana Menteri. 5 hari lepas baru 1,232 kelulusan, sedangkan yang meninggal ialah 8,201. 14, data COVID yang diumum oleh kementerian perlu diaudit oleh pihak yang bertauliah bagi memastikan kesahihannya. Jika data kewangan negara diaudit oleh Jabatan Audit Negara, maka perlu ada unit seperti itu untuk data COVID. Khawatir kes-kes yang diumum ada yang terkurang atau ada yang terlebih. 15, proses penghasilan vaksin tempatan wajar disegerakan untuk pelbagai penyakit berjangkit bukan hanya COVID. Teruskan usaha Malaysia dengan Institute of Medical Research, UPM, universiti-universiti lain dan pihak swasta. 16, diwujudkan unit pemantauan kawalan COVID UPKC di setiap daerah, mukim, kampung, taman-taman perumahan.
boleh dianggoti oleh DO, pengulu, ketua kampung, rela dan klinik desa serta NGO tertentu. 17. Mewujudkan klinik online seperti WebMD di luar negara untuk rakyat mendapat nasihat rawatan kendiri daripada rumah. 18. Membentangkan di Parlimen dan Dewan Rakyat rang undang-undang baharu dengan segera, iaitu perintah bagi memakai peranti pengesanan seperti gelang tangan. Ini kerana ordinan darurat mengenainya telah dibatal pada 21 Julai 2021. 19. Membentangkan di Parlimen RUU baharu berkaitan kuasa Ketua Pengarah Kesihatan untuk melaksanakan pelbagai SOP, PKP dan lain-lain yang perlu di bawah ordinans sebelum ini agar semua peraturan dibincang secara mendalam oleh ahli-ahli Parlimen. 20. PKP, PKPD, PKPB memang elok untuk pencegahan, namun PKP yang tepat daripada segi tempat dan masa wajar dibuat. PKP secara atas nama mukim wajar diteliti semula sebab libatkan ramai pihak yang tidak perlu pun di PKP-kan. Perlu PKP yang tertumpu secara spesifik. 21. Perlu ada kawalan harga terhadap pusat-pusat kuarantin pesakit COVID dikendalikan oleh pihak swasta seperti di hotel-hotel tertentu agar tidak membebankan rakyat. 22. Perlu ada kawalan harga terhadap tes COVID seperti rapid PCR di hospital-hospital swasta. Baru-baru ini saya dikenakan untuk satu tes RM338, walau gembira kerana keputusan adalah negatif, namun eloklah jika kurang lagi kosnya. 23. 85% daripada panggilan diterima oleh agensi kerajaan membabitkan isu kesihatan mental. Contoh kenyataan menteri daripada 145,173 panggilan mulai 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021, ia mesti ditangani segera dan sebaik mungkin untuk pastikan kesihatan minda rakyat boleh dibantu dan disembuhkan. 24. Masih ada tamak, Bibi. Sikit. 24 pada 24 Jun hingga 23 Julai selama sebulan menyaksikan graf peningkatan sentiasa meninggi dalam kes COVID harian. Kluster tempat kerja khasnya kilang adalah penyebab utama. Langkah-langkah yang wajar mesti diambil untuk mengelak daripada berulang. Dan yang akhir 25, khidmat doktor kontrak mestilah ditukar pada khidmat tetap dengan kadar segera kepada yang bersetuju. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puntan. Sekarang